pekerja. Standard pembelajaran yang pertama ialah menyatakan kepentingan menjaga kebersihan diri dalam bidang penyediaan makanan. Kebersihan diri ini merupakan perkara yang paling penting dalam perkhidmatan penyediaan makanan. Penampilan diri pengendali makanan ini akan memberi gambaran kepada tahap keselamatan makanan yang telah dimasak ataupun yang telah dihidangkan. Jadi, sebagai pengendali makanan haruslah menjaga kebersihan diri supaya dapat mengelakkan makanan yang dimasak daripada tercemar. Sekarang kita akan tengok beberapa kepentingan menjaga kebersihan diri. Okey, yang pertama ialah meningkatkan keyakinan diri pekerja. Yang kedua, meningkatkan pendapatan syarikat. Yang ketiga, kepuasan kepada pelanggan. Dan yang keempat, pencegahan kepada pelbagai jenis penyakit akibat pencemaran makanan seperti cirit-pirit. Standard pembelajaran yang seterusnya ialah menerangkan amalan kebersihan diri dan penampilan diri yang sesuai mengikut bidang kerja. Menjaga kebersihan diri ini amat penting bagi individu yang terlibat dalam penyediaan makanan kerana kebersihan diri ini saling berkait rapat dengan kebersihan yang hendak disajikan. Kalau pakaian kita bersih, maka kita boleh assume makanan yang disediakan juga bersih. Okey. Yang kedua, kebersihan makanan akan tercapai apabila pekerja, bahan dan juga alatan yang digunakan untuk memasak makanan terjamin kebersihannya. Okey, yang seterusnya, kebersihan diri meliputi keseluruhan proses penyediaan makanan iaitu daripada penyediaan bahan mentah sehingga ke peringkat pencucian dan juga pembuangan sisa makanan. Okey, seterusnya, kebersihan diri ini merangkumi kebersihan fizikal pengendali makanan seperti rambut, muka, gigi, kulit, kuku dan juga cara pemakaian. Begitu juga dengan cara membasuh tangan dan juga cara merawat luka kecil juga turut diambil kira dalam aspek kebersihan diri. Okey pelajar, ini adalah contoh pakaian pengendali makanan iaitu pakaian untuk chef. Jika kita bandingkan kedua-dua gambar ni, gambar pertama yang ni okey, lebih sesuai kerana pakaian tersebut lengkap dan juga bersih berbanding dengan pakaian ini sebelah ni Kebersihan fizikal yang pertama yang kita perlu ambil perhatian ialah rambut. Okey. Macam mana kita nak uruskan rambut? Okey, kita tengok dulu. Pengendali makanan lelaki perlu berambut pendek. Jadi lelaki ni biasanya tak ada masalah lah sebab kebanyakannya memang lelaki berambut pendek. Manakala bagi pengendali perempuan pula yang tidak memakai tudung, hendaklah mengikat rambut dengan kemas dan juga memakai penutup kepala. Ini bagi yang tidak bertudung lah. Kalau yang dah pakai tudung tak ada masalah lagi lah. Okey. Untuk rambut, kita kena pastikan, pengendali makanan ni perlu pastikan rambut sentiasa bersih, diikat dan ditutup semasa mengendalikan makanan. Okey, yang kedua, tidak menyikat rambut semasa mengendalikan makanan. Dan yang ketiga, tidak boleh menyentuh rambut semasa mengendalikan makanan. Okey, seterusnya kita tengok muka pula. Okey, untuk muka, kita kena sentiasa segar, nampak segar dan juga nampak bersih. Okey, kenapa? Sebab wajah yang segar dan bersih bukan sahaja dapat meyakinkan pelanggan tetapi turut dapat menambahkan keyakinan diri dalam diri pengendali makanan tersebut. Okey, jadi untuk muka, kena sentiasa pastikan muka tu dicuci setiap hari
Kemudian bagi lelaki yang mempunyai misai ataupun janggut, hendaklah dijaga rapi. Kemudian semasa mengendalikan makanan, jangan menyentuh kulit muka terutamanya di kawasan berjerawat. Seterusnya kita tengok pula bahagian gigi dan juga mulut. Okey, menjaga gigi dengan sempurna dapat mengelakkan kerosakan gigi dan juga menyebabkan masalah mulut berbau. Jadi, ini penting sebab komunikasi dengan pelanggan adalah perkara yang paling penting dalam perkhidmatan penyajian makanan. Contohnya kalau pelanggan datang dekat restoran kan, kita nak ambil order, yang pertama sekali kita kena buka mulut lah. Jadi kalau mulut berbau, itu akan menimbulkan persepsi negatif lah daripada pelanggan. Okey, untuk gigi dan mulut, pastikan menggosok gigi sekurang-kurangnya 2 kali sehari. Kemudian, tidak mencungkil gigi semasa mengendalikan makanan. Janganlah duduk korek-korek gigi pula semasa tengah menggoreng ke. Okey, yang seterusnya, tidak menyentuh bahagian mulut semasa mengendalikan makanan. Seterusnya, kita kena tengok kulit pula. Okey, kulit ni meliputi semua bahagian pada tubuh. Okey, ni semua ni muka kita, tangan kita semua ada kulit lah. Okey, jadi menjaga kebersihan badan dapat mengelakkan masalah badan berbau serta dapat menyihatkan tubuh badan. Okey, jadi untuk menjaga kulit kita, okey, ini adalah kita kena pastikan mandi sekurang-kurangnya 2 kali sehari dengan sempurna menggunakan air bersih dan sabun. Jangan mandi kerbau pula, jirus air lepas tu siap. Okey, mandi dengan sempurna. Okey, bersihkan dengan sabun dan gunakan air bersih. Kemudian jangan biar air dekat badan tu kering macam tu je lepas mandi. Kena keringkan badan dengan sempurna selepas mandi untuk mengelakkan penyebaran bakteria. Dan yang ketiga, jangan menyentuh mana-mana bahagian kulit semasa mengendalikan makanan. Okey, seterusnya kita tengok pula kebersihan tangan. Okey, tangan ialah anggota badan yang kerap bersentuh dengan makanan sebab kita mengendalikan makanan. Jadi tangan dan kuku terdedah kepada kuman terutamanya selepas ketandas. Selain itu, apabila kita menyentuh muka ataupun mengendalikan bahan mentah seperti daging, kemudian apabila kita membuang sampah sarap dan juga selepas membersihkan ruang kerja. Jadi kita kena pastikan tangan ni sentiasa dibersihkan dengan sempurna. Kemudian kuku mestilah dipotong pendek. Gunakan berus kuku untuk menghilangkan kotoran yang melekat di kuku. Kemudian yang seterusnya, tidak memakai barang kemas dan perhiasan diri seperti cincin, jam tangan dan juga gelang. Cikgu rasa yang ni ramai yang dah tahu, tapi kita refresh balik cara-cara untuk membersihkan tangan dengan betul. Okey, yang pertama basuh tangan dengan sabun secukupnya. Kemudian bukan basuh macam tu je, kena gosok tapak tangan. Yang ketiga, gosok setiap jari dan celah jari. Yang keempat, gosok kuku di tapak tangan. Yang kelima, gosok belakang tangan. Kemudian, basuh tangan dengan air secukupnya dan last sekali keringkan tangan dengan tisu bersih. Seterusnya kita tengok aspek pakaian pula. Okey, pakaian pengendali makanan ni perlulah sesuai, tidak mencolok mata, tak seksi lah. Okey, selesa dipakai, tak terlalu ketat dan juga tidak boleh terlalu longgar dan juga sentiasa bersih. Yang ni paling penting lah, sentiasa bersih. Okey, yang kedua, pakaian kotor dan tidak kemas boleh menjejaskan imej dan mendatangkan masalah kesihatan kepada diri dan juga pelanggan. Jadi untuk pakaian, kena pastikan pakaian tersebut
yang dipakai semasa mengendalikan makanan sentiasa bersih dan kemas. Kemudian memakai apron. Dan yang ketiga, sesuai, longgar serta diperbuat daripada fabrik yang boleh menyerap peluh seperti kapas. Okey, seterusnya kita tengok rawatan luka pula. Okey, kenapa kita kena bincangkan rawatan luka ni? Pernah tak masa kamu gunakan peralatan dapur terutamanya pisau, lepas tu kamu nak potong bawang ke, potong sayur ke, lepas tu terkena tangan. Jadi kita kena tahulah cara yang betul untuk merawat luka. Okey, rawatan luka untuk pengendalian makanan, terutamanya tukang masak dan juga pembantu dapur ni akan sentiasa terdedah kepada risiko luka semasa mengendalikan peralatan tajam seperti pisau dan juga gunting. Jadi, luka tersebut mestilah dirawat dengan betul serta dibalut dengan sempurna untuk mengelakkan kuman merebak. Okey, jadi langkah-langkah merawat luka yang betul ialah yang pertama, kena bersihkan bahagian luka dengan larutan antiseptik. Okey, sekiranya luka tersebut terdapat kekotoran, kena bersihkan dulu dengan melalukan air perlahan-lahan di sekeliling luka untuk menghentikan pengaliran darah. Okey, seterusnya, keringkan kulit sekitar bahagian luka dengan menggunakan kapas. Kemudian, tutupkan luka dengan menggunakan kapas yang telah disterilkan dan ikatkan dengan kuat untuk menghentikan pengaliran darah. Okey, yang keempat, balut luka tersebut dengan kain pembalut. Kemudian, tambahkan kapas pada luka tersebut sekiranya darah masih mengalir dan tidak berhenti. Dan last sekali, sekiranya darah terus mengalir, dapatkan rawatan perubatan daripada doktor dengan segera. Okey, ini adalah cara merawat luka ringan. Okey, yang pertama, kena bersihkan luka dengan antiseptik. Ringkas saja. Yang kedua, sapukan iodin pada luka. Dan yang ketiga, balut luka dengan kain kasar dan juga plaster. Senang kan? Last sekali kita tengok dari segi kesihatan. Okey, kesihatan pengendali makanan perlu dititik beratkan. Okey, penyakit seperti batuk dan sesama mudah tersebar melalui udara. Jadi, risiko untuk pelanggan dijangkiti penyakit yang sama juga adalah tinggi sekiranya virus tersebar kepada makanan. Jadi, untuk kesihatan kita kena pastikan yang pertamanya ialah tidak mengendalikan makanan sekiranya menghidap penyakit berjangkit seperti sesama dan juga batuk. Kemudian, dapatkan rehat yang secukupnya. Okey, bila kita demam semua tu, kena amalkan diet pemakanan yang sihat. Janganlah makan makanan yang berminyak, pedas-pedas. Makan makanan yang berbentuk cecair seperti bubur ataupun lauk-lauk yang lebih sihat seperti lauk yang dimasak menggunakan kaedah mengukus. Kemudian jangan stres. Dan yang paling penting untuk pengendali makanan ialah mestilah mengambil suntikan typhoid. Ini yang paling wajib. Standard pembelajaran yang seterusnya ialah menjelaskan kepentingan pemilihan jenis pakaian, kasut dan juga penutup kepala. Pengendali makanan dinasihatkan untuk memakai pakaian yang kemas, sesuai, memakai kasut bertutup di bahagian atas dan juga memakai penutup kepala. Terdapat beberapa kepentingan pemilihan jenis pakaian bagi pengendali makanan. Yang pertama ialah untuk memastikan keselesaan pergerakan sewaktu memasak. Okey. Yang kedua untuk memastikan keselamatan. Yang ketiga ialah untuk mencegah pencemaran makanan dan yang keempat ialah untuk mempamerkan penampilan diri yang menarik. Okey, standard pembelajaran yang seterusnya ialah membanding dan menilai kelengkapan berpakaian yang dipakai oleh staf mengikut bidang kerja dalam penyediaan makanan.
Okey pelajar, pengendali makanan ni bukannya seorang saja, chef, bukan chef saja ya. Pengendali makanan ni terdiri daripada chef, pembantu dapur dan juga pramusaji. Jadi setiap pengendali makanan ni perlu memakai pakaian yang kemas dan sesuai dengan jawatan serta jenis pekerjaan. Sekarang kita tengok jawatan pengurus restoran. Okey, pakaian yang perlu dipakai ialah memakai kemeja dan berkot, memakai slek dengan potongan standard. Bukan potongan yang pelik-pelik macam sekarang. Ada yang skinny, kecil kat bawah tu. Okey, kemudian pengurus restoran yang lelaki kena memakai tali leher dan juga memakai kasut bertutup. Untuk penutup kepala pula, untuk pengurus restoran tidak perlu memakai penutup kepala tetapi rambut tu perlulah disisir ataupun disikat dengan rapi. Okey, manakala kita tengok pakaian pelindung untuk pengurus restoran ialah kasut bertutup. Seterusnya kita tengok jawatan chef. Okey, chef ni orang yang memasak makanan lah. Okey, chef perlu memakai pakaian seragam yang mempunyai butang berganda. Dia ada double butang di hadapan baju. Okey, yang kedua baju berlengan panjang. Yang ketiga, memakai seluar panjang dengan potongan standard. Yang seterusnya, memakai skarf leher dan memakai kasut bertutup. Untuk penutup kepala, chef perlu memakai penutup kepala bagi lelaki dan perempuan yang tidak bertudung. Yang memakai tudung pula tak ada masalah. Okey, dah tutup dah rambut ni. Bagi perempuan bertudung, kena masukkan tudung ke dalam baju. Tak bolehlah pakai macam cikgu ni, tudung keluar macam ni. Kena masukkan tudung tu ke dalam baju supaya lebih kemas. Okey, pakaian pelindung untuk chef ialah apron, sarung tangan, kasut bertutup dan juga penutup mulut. Seterusnya kita tengok pramusaji. Pramusaji, pakaian dia ialah memakai kemeja dengan rompi di luar. Okey, kat dalam pakai kemeja, kat luar kena pakai rompi ataupun vest. Okey, yang kedua memakai seluar berwarna hitam dengan potongan standard. Semua kena potongan standard, tak boleh terlalu berfashion, besar kat bawah ke, kecil kat bawah ke, tak boleh. Okey, seterusnya memakai kasut bertumit berwarna hitam dan juga memakai tali leher kupu-kupu ataupun kita panggil bow tie itulah. Okey. Untuk pramusaji tidak perlu memakai penutup kepala tetapi macam juga pengurus restoran tadi, rambut tu perlu disikat dengan rapi. Untuk pakaian pelindung sama juga dengan pengurus restoran tadi, kena memakai kasut bertutup. Standard pembelajaran yang seterusnya ialah mereka bentuk pakaian yang selamat dan sesuai mengikut bidang kerja. Okey, kita tengok dulu bidang kerja yang pertama iaitu chef. Okey, perhatikan baju chef. Okey, baju chef mestilah berlengan panjang berwarna putih untuk melambangkan kebersihan. Kemudian baju chef tu mestilah diperbuat daripada fabrik kapas yang tebal seperti cotton, drill dan juga gabardine. Seterusnya, untuk pakaian chef, baju chef ni mesti mempunyai lapisan yang tebal di bahagian dada untuk melindungi dada daripada panas api. Kemudian, rekaan butang berganda memudahkan bukaan pakaian sekiranya berlaku kemalangan atau kecederaan serta menukar dan menutup bahagian hadapan yang terkena kotoran. Okey, seterusnya kita tengok apron. Okey. Apron yang dipakai mestilah diperbuat daripada fabrik kapas yang tebal. Okey, dan menyerap peluh dan gunakan warna gelap agar tidak kelihatan kotor. Seterusnya kita tengok kasut keselamatan. Cari kasut yang mempunyai tapak kasut yang diperbuat daripada getah dan tebal untuk mengelakkan daripada tergelincir. Kemudian bahagian atas kasut tu mesti dilindungi besi yang dilapik dengan kulit untuk melindungi kaki jika
makanan terjatuh ke atas kaki ataupun terjatuhnya benda-benda berat. Selain daripada tu, chef juga kena memakai topi chef. Okey, ciri-ciri topi chef ialah berbentuk seperti tabung. Okey, kalau kita tengok ada banyak pattern topi chef ni. Ada yang tinggi, okey, ada yang kembang macam ni. Jadi, ketinggian topi menunjukkan posisi seorang chef lah. Lagi tinggi topi dia, lagi tinggilah pangkat dia. Kemudian topi chef ni biasanya mempunyai lubang di bahagian atas topi. Kat atas tu dia ada lubang untuk pengudaraan. Chef ni perlu memakai topi chef untuk mengelakkan rambut masuk ke dalam makanan dan juga untuk menyerap peluh di dahi. Seterusnya kita tengok scarf leher. Salah satu pakaian yang wajib dipakai oleh chef ialah scarf leher. Chef mestilah memakai scarf yang diperbuat daripada fabrik kapas. Scarf leher perlu dipakai di leher untuk menyerap peluh agar peluh tidak menitik ke dalam makanan semasa proses penyediaan makanan. Dan last sekali kita tengok seluar chef, iaitu seluar yang digunakan ialah mestilah seluar panjang yang diperbuat daripada fabrik kapas yang tebal. Okey, tujuan dia ialah untuk menyerap peluh dan juga mestilah menggunakan seluar berwarna gelap supaya tidak kelihatan kotor. Sekarang kita tengok pula pakaian untuk pramusaji. Yang pertama ialah kemeja. Kemeja mestilah diperbuat daripada fabrik kapas. Kapas ni selesa dipakai ya. Okey, kemudian mestilah berlengan panjang dan mempunyai cuff di hujung lengan. Cuff tu dia macam ada kancing dekat hujung ni. Kemudian berwarna putih. Itu untuk kemeja. Seterusnya rompi. Rompi ataupun vest. Okey, rompi mestilah mempunyai butang di hadapan supaya mudah ditanggalkan jika berlaku kecederaan ataupun kemalangan. Dan rompi juga mestilah berwarna gelap. Begitu juga dengan seluar. Untuk seluar pramusaji, gunakan seluar yang diperbuat daripada fabrik kapas yang menyerap peluh. Mestilah berwarna gelap dan labuh dia adalah paras buku lali. Dan yang terakhir ialah kasut. Okey, pramusaji mestilah memakai kasut berwarna hitam dan bertumit. Standard pembelajaran yang terakhir ialah mengamalkan penampilan diri yang bersih serta berpakaian lengkap dan sesuai mengikut bidang kerja. Okey, jadi kita akan tengok gambar ataupun penampilan diri mengikut bidang kerja. Okay, pelajar, penampilan diri yang bersih, kemas dan sesuai dengan bidang kerja secara tidak langsung dapat membantu dalam melaksanakan tugas dengan lebih efisien. Okey, jadi kita tengok contoh pakaian pengurus restoran dan ini pula pakaian untuk seorang chef lah. Okey, ini pula pakaian untuk pembantu dapur, pramusaji dan juga pembantu pramusaji. Okey, semuanya mestilah mempunyai penampilan yang bersih, kemas dan juga menarik supaya kerja yang dijalankan akan menjadi lebih efisien. Okey pelajar, ini sahaja perkongsian cikgu untuk kali ini. Kita jumpa lagi dalam kelas yang akan datang ya. Bye.